تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah, kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Kuliah duha kita pagi ini adalah daripada saluran Google Meet Gemanur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditakbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemanur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Hadi bin Johari dengan tajuk kita sambung daripada minggu lepas, Muafiq dan Masbuk. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. Seluruh warga Nurul Iman, Gema Nur Iman. Nurul kan Nur Nur kan, Gema Nur Iman. Nur. Baik, Gema Nur Iman Ustaz. Cahaya Baik. iman. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia ada mudhaf dengan mudhafun ilaih tu. Kalau Nur al-Iman tu dia tak boleh letak iman saja, dia kena dia letak al-Iman. So dia Iman. Tak apa. Kita dekat Melayu lah Ustaz. Boleh. Saja. Al-Nurul Iman. Ya. Pagi ini saya bersiaran dalam kereta, minta maaf lah kalau suara kurang jelas. Kalau jelas alhamdulillah. Saya lagi dalam pukul 9 lebih-lebih sikit lah saya ada ceramah di Ibu Pejabat Polis di Pendang ni. Jadi saya mungkin akan stop dalam 8.55 macam tu. Jadi mungkin saya akan sebut, saya akan buat kelas ataupun saya akan mengajar dalam setengah jam ataupun lebih sikit, saya buka soalan. Nanti masa yang saya tak cukup hari ini saya akan cover lah untuk kelas-kelas yang mendatang insyaAllah. Kita akan teruskan perbahasan mengenai dengan muwafiq dan masbuk. Sama ada kita ingat ataupun tidak, saya nak ingatkan jugalah sedikit, iaitu berkenaan dengan muwafiq yang kita baru sahaja masuk baru-baru ini. Cuma saya lupa nak hantar kepada, dia ada PDF dia. Kalau yang tak nak pakai kitab lah, yang nak pakai kitab pun boleh. Tapi yang tak nak pakai kitab tu, saya ada PDF tapi saya lupa nak hantar. Nanti saya hantar, kita boleh tengok di situ dengan berpandukan kepada kitab lebih mudah. Baik, saya nak ingatkan sedikit tentang muwafiq. Muwafiq ialah
seorang makmum, ya, seorang makmum yang berjemaah dengan imamnya, ketika imamnya berdirilah, ataupun kalau tak berdiri pun imam tu telah pun rokok dan dia takbir cepat-cepat terus rokok bersama dengan imam. Selain daripada waktu itu, kalau imam tengah sujud, imam tengah duduk antara dua sujud, imam sedang iktidal, kalau kita masuk waktu tu, maka kita tak boleh nak anggap dia muafiq ke masbuk lah, sebab kita kira waktu tu ialah kita anggap waktu ini ialah waktu berdiri sahaja. Barulah kita boleh dapat berapa tempoh dia berdiri, sempat ataupun tidak dia dengan imam. Okey? Baik. Jadi bila dia berimamkan seseorang, maka bermula daripada akbar dia. Tak mesti di awal takbir. Ya, mungkin di pertengahan ke, ataupun selepas habis Al-Fatihah ke, ataupun selepas habis surah ke, tak kira pada bila-bila masa janji imam itu sedang berdiri. Maka kalau dia takbir, maka waktu tu maka lihatlah bila imam itu akan rukuk. Maka bermula dari takbir dia sampailah imam itu rukuk, maka dia kalau sempat menghabisi Al-Fatihah, maka dia dikira muafiq. Kalau dia tidak sempat menghabiskan Al-Fatihah, maka dia dikira sebagai masbuk. Itu sahaja. Jadi sebagaimana yang saya maklumkan sebelum ini dalam kelas yang pertama, saya bagi tahu setiap kali kita masuk, kita pun tak pasti, kita pun tak sure kita ini akan jadi muafiq ke masbuk. Habis tu kenapa kita perlu tahu? Kita perlu tahu kerana ada sebahagian makmum yang pertamanya dia lalai. Orang Kedah, orang utara kami dia kata ghalid. Maka dia tak baca Al-Fatihah. Sedangkan masa cukup. Ada yang dia terlupa. Ada yang dia syak. Kan? Walaupun dia masuk lewat. Kadang-kadang dia masuk lewat, dia anggap kata dia masbuk. Tak mesti masuk lewat itu masbuk dan tak mesti masuk awal itu muafiq. Okey? Misalnya saya bagi buat satu situasi, dia masuk selepas imam telah pun tamat membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia baru masuk dalam saf dan dia pun melakukan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Okey? Jadi waktu tu dia tak tahu, imam pun tak baca surah lagi. Okey, dia tak tahu dia muafiq ke masbuk. Okey. Kita bukanlah nak kena duk teragak-agak, biarlah kita ni muafiq ke masbuk, tak penting pun sebenarnya. Yang pentingnya kita jadi muafiq, apa yang kita nak kena buat. Kalau kita masbuk, apa yang kita nak kena buat. Bila kita boleh tahu? Ketika mana imam telah pun rukuk. Okey? Masalahnya ada orang yang masuk, imam baca surah, selepas itu imam baca wadduha misalnya. Wadduha wal laili idza saja, sampailah habis surah. Yang mana bacaan imam tadi sederhana sahaja. Maka kita fahamlah di situ bahawa dia sempat membaca Al-Fatihah dengan kadar yang sederhana. Okey? Tetapi yang pertama mungkin dia lupa. Yang kedua, mungkin dia ghalid. Yang ketiga, mungkin dia syak. Syak ni imam dah habis baca wadduha, tapi dia teringat, aku baca ke tak lagi? Mungkin dia dah baca, tapi dia syak. Dia syak. Maka syak dia dikira tak baca. Ataupun dia baca, tetapi bacaannya sangat lambat. Sebab kita dah letak standard. Standard kita ialah bacaan sederhana, tapi bacaannya sangat lambat. Oleh kerana bacaannya lambat, mungkin tak sempat habis. Baik, mungkin imam dah rukuk, dia mungkin Maliki Yaumiddin. Okey. Lupa, lambat, lalai, syak. Ingat yang tu. Tapi masa cukup tak? Masa cukup. Apa petanda kepada cukup? Petanda kepada cukup ialah imam baca surah yang panjang. Ya, tapi dia lupa, dia syak, dia ghalid, dia lalai lah. Ataupun dia syak, dia apa lagi tu? Dia bacaannya lambat sangat. Maka saya dah bagi tahu undang-undang sebagai seorang makmum yang muafiq, dia kena tamatkan juga Al-Fatihahnya. Okey, letak dalam kita punya mindset, muafiq kena habiskan Al-Fatihah. Okey?
Maka dia pun habiskan Al-Fatihah. Ya, habiskan. Kalau yang lambat lah. Kalau yang lambat baca, dia habiskan Al-Fatihah. Kalau yang terlupa, dia kena mula baca dari awal lah. Yang lalai, yang syak, semua kena mula baca daripada awal. Maka berlakulah keadaan yang mana dia akan ditinggalkan oleh imam. Ditinggalkan yang pertama rukuk. Okey. Waktu rukuk itu, saya dah bagi tahu kita tak boleh terlepas 3 rukun yang panjang. Okey, 3 rukun yang panjang. Dalam rukun fi'li disebut dengan rukun fi'li. Rukun perbuatan. Ya. Maka yang pertama, dia rukuk. Bila rukuk, dia dah terlepas ke belum? Dia belum terlepas sebenarnya. Selagi imam tak bangun i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia masih lagi belum terlepas sebenarnya. Tetapi rukuk kita kira lah. Kerana rukuk adalah rukun yang panjang. Tapi dia belum habis lagi. Imam pun i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Okey. Sami Allahu liman hamidah. Okey. Kita dah terlepas satu dah. Satu kita dah terlepas. Ketika imam sedang melakukan rukuk, kita tak terlepas lagi. Tapi bila imam dah bangkit, i'tidal, sempurna i'tidal, kita dah dikira terlepas satu dah. Satu dah terlepas, rukun yang panjang. Sekarang imam sedang i'tidal. Okey, i'tidal kita tak kira. Saya dah bagi tahu hari itu, i'tidal kita tak kira. Sebab apa tak kira? Kerana i'tidal adalah ruknun min arkanil qasr al-qasir. Dia adalah rukun yang qasir, rukun yang pendek. Okey? So kita tak kira. Imam pun turun. Allahu Akbar. Sujud. Bila imam melakukan sujud, maka sudah masuklah rukun panjang yang kedua. Sudah masuk rukun panjang yang kedua. Tetapi belum terlepas rukun itu. Okey? Bila kita dikira terlepas rukun itu? Kita dikira terlepas rukun itu ketika imam duduk, bangkit, duduk antara dua sujud. Okey? Kita masih lagi menghabiskan Al-Fatihah. Ya, menghabiskan. Ya. Maka imam pun bangun, duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, kita tak kira. Kerana duduk antara dua sujud adalah rukun yang pendek. Okey? Imam pun sujud kali yang kedua. Maka masuklah rukun panjang yang ketiga. Dah masuk tapi tak terlepas lagi. Ya. Imam dah masuk rukun panjang yang ketiga. Tapi belum lagi terlepas. Okey, belum lagi terlepas. Maka bila belum terlepas, tak kira lagi. Bila dikira terlepas, ketika imam masuk ke rukun yang seterusnya, iaitu berdiri tegak, iaitu pada rakaat kedua ataupun rakaat ketiga ke misalnya, tak kisah. Ya, jangan rakaat yang selepas keempat lah, kerana lepas keempat tak ada dah rakaat yang kelima. Maka kalau rakaat keempat kita masuk, maka saya dah sebagi tahu hari itu, akan dikira terlepas sekiranya imam duduk tahiyat akhir. Okey. Maka bila imam berdiri, imam pun bangkit dalam proses nak berdiri ni. Dia bangkit perlahan-lahan, maka waktu itu kalaulah dia sempat melakukan rukuk dengan maksud habis Fatihahnya. Dia tak boleh buat rukuk kalau Fatihah tak habis. Dia kena habis kalau Fatihah dah rukuk. Kalau sempat, sebelum imam tulang belakangnya tegak. Tulang belakangnya betul. Jangan faham pula, tulang belakang betul Ustaz. Tak apa Ustaz, imam kat masjid kami ni dia bongkok sikit. Tak ada. Ini bukan masalah tulang belakang. Saya nak bagi tahu tadi, maksudnya dia punya kedudukan berdiri rakaat kedua itu dah sempurna. Kalau dah sempurna, kita tak rukuk lagi. Ataupun dengan maksud Fatihah tak habis lagi. Solatnya boleh batal. Ya. Solatnya tak batal lagi. Boleh batal saya kata. Okey. Boleh batal melainkan dia sebelum imam berdiri tegak, dia melakukan salah satu dari dua pilihan. Yang pertama, saya nak mufaraqah. Boleh. Semayanglah seorang-seorang. Fatihah yang tak habis lagi sambung je.
ataupun saya nak teruskan ikut imam. Kalau teruskan ikut imam jangan rukuk. Imam berdiri, kita teruskan berdiri sahaja. Cuma Fatihah kena mula balik daripada awal. Fatihah tadi tu dah habis. Dia kena baca yang baru. Okey, nanti imam bagi salam. Kalau yang nak ikut imam lah. Imam bagi salam, maka dia kena sambung, tambahkan lagi 1 rakaat. Itu asas kepada masalah muwafiq, ya. Baik. Nanti saya akan edarkan, saya akan bagi kitab. Dalam kitab itu dia akan bagi tahu muwafiq ada beberapa masalah. Okey. Ada 8 masalah kot, tak silap. Maka kita akan baca 8 masalah dalam muwafiq, dan dalam masbuk pun ada 8 masalah. Sehari ni tak ada kitab. Jadi bila tak ada kitab, saya nak baca pun nanti kita rasa kita tak boleh nak faham, tak boleh nak tangkap. Jadi insya-Allah kita akan nanti dapat kitab, saya akan baca satu-satu. InsyaAllah. Kitab tu nanti saya akan bagi dia punya gambar kulit depan tu, nanti tengok. Ada dijual di mana-mana maktabah, di mana-mana pustaka insyaAllah. Harganya mahal jugalah, dalam RM3. Ya? Mahal lah RM3. Tak mahal ya. Murah sahaja insyaAllah. Baik. Itu masalah muwafiq. Jadi bila muwafiq, itulah undang-undangnya. Sebab orang faham bila bukankah Ustaz innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Bukankah dijadikan imam itu untuk diikuti Ustaz? Sekarang kita dah terlepas banyak dengan imam. Ya, kita jawab betul. Imam dijadikan imam itu untuk diikuti. Dan tak boleh lambat. Kita kalau tak ada uzur, kita tak boleh ikut dia lambat. Ya. Sebab tu ada muwafiq yang mana dia habiskan Al-Fatihah, dia tak galik, dia tak lupa, maka dia akan sujud, dia akan rukuk dengan imam. Dia akan sujud dengan imam. Ini muwafiq yang sempat. Ada muwafiq yang terlupa, tak sempat, maka dia kena habiskan Al-Fatihah. Jadi innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Untuk orang yang kena ikut imam ini ialah orang yang tidak ada uzur. Maka muwafiq yang terlupa, muwafiq yang terlalai, muwafiq yang terlambat bacaannya, ini dipanggil muwafiq yang uzur. Maka dibiarkanlah, kita tidak ada masalah untuk ditinggalkan imam, tetapi janganlah melebihi 3 rukun yang panjang. Boleh dapat ya? Untuk masalah ni ada tak? Jangan tanya luar dari soalan ni. Saya tak nak masuk lagi masbuk. Saya nak tanya untuk masalah ni, untuk masalah muwafiq ni ada tak yang tak faham? Kalau boleh tanya sekarang. Saya nak, kalau tidak nanti kalau kita masuk masbuk dah bercampur. Ada tak yang nak tanya? Kalau faham alhamdulillah. Tak ada Ustaz, saya nak tanya. Ya, sila. Sekarang saya kata kita Allah. imam dah sujud kan? Macam mana? Saya kata imam dah sujud. Ya. Kita baru habis Fatihah. Ya. Kemudian kita rukuk, lepas tu kita sujud. Imam dah bangun untuk rakaat yang seterusnya. Nanti kita nak buat sujud 2 kali atau macam mana Ustaz? Boleh tak ulang balik? Saya tak apa nak faham. Macam ni, kita lambat kan? Kita lambat. Ya. Baca Fatihah kan? Ya. Jadi imam dah sujud. Ya. Lepas tu kita dapat rukuk. Ya. Kemudian imam bangun untuk rakaat seterusnya. Kita Ya. kena buat sujud ke macam mana? Kita kena sempurnakan semuanya. Jangan kurang. Kemudian baru ikut imam. Baru ikut imam. Masuk pada rakaat kedua nanti. Kalau lah sempat juga, sempatlah. Kalau tak sempat, kita akan jadi masbuk lagi sebenarnya. Kita akan jadi masbuk pula. Kita bukan jadi muwafiq lah. Kita akan jadi masbuk pula. Nanti kita akan ada kitab. Nanti dia akan sebut dalam kitab tu. Ada sebahagian makmum yang pada permulaannya muwafiq. Tiba-tiba di dalam mengikut peraturan solat, maka dia sudah terlambat semula. Maka di situ dia akan jadi masbuk pula. Jadi tetap jangan kurangkan sujud, jangan kurangkan rukun. Rukun fi'li tidak boleh dikurang. Mesti. Tapi rukun qauli ada masanya boleh dikurang. Misalnya Fatihah untuk orang masbuk. Orang masbuk bila dia masuk lambat, tak sempat, maka Fatihahnya mungkin tak habis. Maka rukun qauli boleh bincang lagi, boleh nego lagi. Tapi rukun fi'li tak boleh. Kena cukupkan. Ya, kena cukupkan kerana rukun qauli, rukun fi'li, rukun perbuatan ya. Rukun qauli, rukun ucapan. Fatihahnya, at-tahiyat, at-tasyahudnya, tahiyat akhir ya.
Kemudian takbiratul ihram yang ni boleh lagi kita kira-kira, melainkan takbir tak memang kena buat. Tapi untuk rukun fi'li, rukun perbuatan tak boleh ditawar, mesti dicukupkan. Ya, mesti dicukupkan. Bahkan kalau kita syak sujud, aku dah sujud 2 kali ke 3 kali, kena tambah lagi sujud. Mungkinlah sekali dia sedar lah kali, 3 kali, tak apa. Jangan kurang. Kalau kurang, kena buat balik. Kalau terlebih tak apa. Terlebih ni bukan terlebih tak apa. Terlebih yang tak apa ni terlebih yang tak sengaja. Misalnya dia teringat, aku dah rukuk 2 kali ke 3 kali, maka dia kena pegang yang sedikit. Kerana sedikit itulah yang mutayakkan, yang diyakini. Yang banyak itu yang diwaswaskan. Yang disyaki. Maka kita pun sujudlah lagi sekali. Maka lepas bagi salam, kawan kita kata, ya pasal apa pasal awak sujud sampai 3 kali? Ini mazhab mana ni? Dia kata, kita bagi tahu, mazhab terlupa. Mazhab terlupa ni buatlah 3 pun. Tapi adakah kita nak kena solat semula? Kita tak perlu solat semula kerana itu lebih. Tetapi kalaulah kawan kita cakap, kenapa kamu solat kali itu sujud sekali je? Oh, dah habis sembahyang dah, sujud sekali je ke? Dia yakin tak dengan kawan dia tu? Nanti kita akan perbahasan fiqh. Kalau kita rasa kita dah sujud 2 kali, kawan kita cakap sekali, kita yakin dengan kita pakai yang kita. Sampai tahap dia nak kena buka CCTV masjid. Cuba tengok betul lah sujud sekali. Okey, dia kena sembahyang semula. Bukan ditambah sujud saja sebab tempoh dah panjang lah. Maka dia kena sembahyang solat semula kerana berlaku kekurangan di dalam rukun fi'li, rukun perbuatan. Maka untuk soalan puan tadi, maka dia tetap kena melakukan rukuk, sujud dengan sempurna 2 kali, semuanya sekali. Nanti dia masuk balik. Kalau sempatlah rakaat yang kedua itu, maka kalau imam membaca dengan bacaan yang panjang, sempat dia menghabiskan Al-Fatihah, maka dia adalah muwafiq. Kalau tidak, dia mungkin akan jadi masbuk semula. Dia bangkit, dia pun baca Fatihah terus. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumil. Baca sederhanalah. Kalau baca laju, dia sempat pun tetap jadi masbuk. Ya, saya dah bagi tahu itu kan. Imam, dia masuk, imam membaca qul huwallahu ahad. Dia baru je masuk. Fatihah dah habis. Maka dia mempercepatkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sempat habis. Tapi sempat habis itu bukan bacaan sederhana. Jadi sempat habis kalau dengan bacaan laju, tetaplah dia akan jadi masbuk juga. Dia tak akan jadi muwafiq. Boleh? Okey, ada lagi tak? Saya buka satu lagi je soalan. Dan saya nak sambung masbuk pula. Ustaz, Assalamualaikum. Jadi bolehlah kita katakan penentuan sama ada kita masbuk ataupun muafiq ni adalah bila kita kebolehan kita untuk mengikuti imam. Bukan macam kita datang je dah ni kita kata kita nak masbuk ke kita nak apa tu muafiq. Ya, betul macam tu. Betul lah faham macam tu. Jadi kita masuk, kita tak tahu lagi. Sebab tu bila kita dah lewat macam ni kalau kita dah lewat, kita masuk terus kita baca Fatihah. Okey? Kalaulah baca Al-Fatihah kita itu sama ada laju atau sederhana, so tak ada isu lah sebenarnya. Kalau imam rokok je. Sebab kalau dah laju pun tak sempat, sederhana lagi tak sempat. Dan kalau dah sederhana, kita dah membaca sebagaimana yang dituntut. Cuma misalnya kalau lambat sangat, kita agak-agak dengan lambat macam ni sebenarnya boleh habis. Waktu tu kena habiskan juga. Habiskan Al-Fatihah kerana kita dah muafiq waktu tu. Okey? Jadi selalunya macam ni lah. Kalau kita masuk lambat, terus je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu sederhana tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi saya tahu puan-puan banyak baca laju sikit. Maknanya selamat lah tu. Kalau masuk imam rokok sahajalah. Tak perlu nak menghabiskan Al-Fatihah. Kalau menghabiskan Al-Fatihah, nanti imam kita rokok, imam dah bangun daripada rokok, tak dapat tamakninah. Tak dapatlah tamakninah tu, tak dapatlah rakaat. Imam bagi salam, jangan bagi salam lagi. Rugilah kita. Boleh faham ya? Jadi masuk je kita bukan tak tahu nak jadi masbuk ke tak. Kadang-kadang masuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita baru masuk.
lewat. Allahu Akbar. Tengok tu imam baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita dah rasa kita muafiq dah. Sebab apa tu imam baca sabbihis ataupun imam membaca suratul a'la panjang. Dia lebih kurang 2 kali 3 kali Fatihah tu. Kita rasa macam dah muafiq. Rasa. Tengok imam sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Allahu Akbar. Dah masbuk balik dah. Jadi kita baca setakat mana sempat je. Tak perlu melajukan. Kalau tak sempat habis, tak habislah Fatihah kita. Ingat kita tadi dah nak jadi muafiq. Sebab apa? Imam baca panjang. Kita dah letak dah standard dia ialah bacaan sederhana Fatihah. Sempat tak kalau sabih? Sempat kalau sampai habis. Tapi masalah imam baca tak habis. Maka bila imam baca tak habis, makanya kita dah berubah. Rasa-rasa macam muafiq. Tapi rupa-rupanya masbuk. Kan macam pepatah kata disangka cerah sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari ke apalah. Buatlah peribahasa sendiri. Baik, siapa lagi nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja je minggu lepas kan ada saya bertanya dengan Ustaz. Ya. Tentang ganjaran muafiq dengan masbuk tu. Kita memang nak kerja muafiq tu, maknanya muafiq tu kalau daripada Zahid aku bakal kita lah. Ya. Pahala dia lebih ataupun dia Ustaz kata Ustaz rasa nak cari jawapan dia tu dapatlah. Sayyidina Muhammad, saya tak sempat merujukan lagi. Cuma saya nak bagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa. Saya tak teringat betul lah nak rujuk. Ya. Saya tak ingat betul-betul nak rujuk. Adakah pahala jemaah itu? Tapi saya nak rasa-rasa pun tak berani. Cuma perasaan saya ini kuat mengatakan bahawa jika diikut daripada awal. Kerana selebihnya kalau kita ikut daripada awal, sebahagian dari solat kita semuanya penuh dalam jemaah. Tapi sebahagian kalau kita ikut separuh, maka separuh dari solat kita akan solat bersendirian. Maka bila solat bersendirian, maka sebahagian dari solat itu dia tak akan dapat pahala penuh jamaah. Kerana dia ada gabungan di antara bersendirian dan juga jamaah. Yang dimaksudkan oleh Nabi ini yang setakat saya faham, ialah kita berjamaah. Maka dapat pahala jemaah sepenuhnya itu lebih banyak daripada pahala berseorangan diri sebahagiannya. Yang tu saya faham lah. Jadi tak boleh dapat sebab ada sebahagian waktu imam dah bagi salam, kita nak kena tambah lagi 2 rakaat. 2 rakaat itu ialah bersendirian. Dia takkan sama dengan orang yang bersolat 2 rakaat sepenuhnya ataupun 4 rakaat sepenuhnya dengan imam. Boleh ya? Nanti kalau saya dapat tapi kan bagi ada orang yang selalu sembahyang jemaah. Selalu sembahyang jemaah cukup 4 rakaat ataupun 2 rakaat ataupun 3 rakaat dengan imam. Tapi ada satu hari dia mungkin terlewat sikit kerana ada muskilah, ada masalah. Ada hadis Nabi SAW menyebut barang siapa yang waktu sihat dia, waktu dia tak sibuk, dia melakukan sebaik mungkin apa sahaja amalan secara sempurna. Apabila dia ada keuzuran, Nabi kata dalam hadis kutibalahu mislu ma kana muqiman sahiha. Dia akan dapat pahala sebagaimana hari biasa dia buat. Ya, ini penting waktu kita sihat, kita buat, kita mengaji, kita belajar. Setiap hari, setiap minggu kita masuk Gemar Nur Iman. Ya, bila kita masuk, kita mengaji, belajar hari-hari. Akhirnya satu hari kita tak mampu, kita sakit, kita ada masalah, kita musafir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan bagi pahala belajar ketika waktu kita tak sibuk. Itu penting tu. Tuhan akan bayar gaji sepenuhnya, bukan bayar pencen separuh tau. Kita kerja dengan kerajaan kadang-kadang dapat pencen 40%, 50%, 60%. Tapi kalau kita buat kerja dengan Tuhan, kita tak boleh sakit. Kita duduk terlantar atas katil je nanti. Tak boleh pergi sembahyang jemaah dah. Tak boleh pergi kuliah dah. Tetap Allah Ta'ala akan bagi pahala yang penuh dengan syarat kita buat ketika sihat dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Jadi jangan bimbang, jangan risau. Pahala tu akan dapat nanti. Tak pergi jemaah pun dapat pahala jemaah. Duduk atas katil sakit nanti tak pergi kuliah dah, dapat pahala belajar, pahala mengaji dapat juga. Sebab apa? Sebab kita dah melakukan kutibalahu mislu ma kana muqiman sahiha. Tapi dengan syarat waktu sihat buat, jangan tak buat. Mana ada orang bayar pencen tak pernah kerja. Tiba-tiba minta pencen. Kamu pernah kerja dah? Tak pernah, tak boleh. Tuhan akan bayar pencen tersebut ketika mana kita bekerja dengan dia waktu kita sihat. Ada lagi ke soalan? Tak apa. Assalamualaikum Ustaz. Satu soalan. Boleh. Tadi Ustaz kata kalau perlu solat semula
Jadi macam mana niat dia tu? Kalau perlu solat semula. Solat semula niat tunai saja kerana sembahyang kita yang tadi tidak sah. Ya, Oh, jadi kalau niat zuhur lah. Kalau niat asar lah. Ya. tak perlu tambah apa-apa pun. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur, tunai. Tak nak letak tunai pun tak apa. Sebab tunai dengan adaan tunai kan. Qadaan, qada. I'adatan, ulang. Ini semua bukan komponen yang wajib diletakkan di dalam takbiratul ihram. Tak wajib. Kalaulah contoh dia bangun subuh. Dia bangun subuh dia mungkin sekarang musim hujan, nampak gelap lagi. Tak tahu subuh masih ada ke tak lagi. Tak apa. Niat sahaja adaan pun tak apa. Niat saja aku sembahyang fardu subuh, Allahu Akbar. Maka kalaulah ditakdirkan sembahyang tadi sebenarnya bukan adaan tapi qadaan. Kerana dah habis waktu, tetap akan sah sembahyang itu, dia akan jadi qadaan secara automatik. Jadi merujuk kepada soalan tadi, niat tidak berubah. Niat tetap sebagaimana niat sembahyang biasa kerana sembahyang yang pertama tadi adalah sembahyang yang tidak sah kerana kekurangan rukun. Ya, kekurangan rukun yang tidak dibolehkan iaitu rukun fi'li. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi nak tanya? Ustaz, yang Ustaz kata kalau kita mufarakah tu, kita kena keluar daripada barisan. Tapi nak keluar susah kan Ustaz? So kita sembahyang je untuk diri kita dalam barisan jemaah tu juga. Macam tu. Soalan ini semalam pun ada orang tanya. Jadi soalan ini memang soalan yang terlintas dalam kebanyakan pendengar yang bagi perhatian. Baik. Kita tak perlu keluar daripada saf. Tak perlu. Kekalkan dalam saf. Maintain je. Duduk je dalam saf, kekalkan dalam saf, sembahyang. Cuma kadang-kadang sebahagian dari kita ni dia segan. Segan sebab apa? Dia nak sembahyang seorang-seorang, rukuk seorang-seorang, sujud seorang-seorang, kiri kanan akan pelik jadi kan. Jadi dia boleh juga untuk sembahyang seorang-seorang tetapi dia adjust dia punya timing tu, baca bagi ngam-ngam imam nak rukuk baru dia tamatkan bacaan. Contohnya dia baca Fatihah, imam masih lagi membaca surah, maka dia tambah lagi surah Qul Huwallahu Ahad ke. Tak habis lagi dia tambah lagi Qul A'udzu Birabbin Nas. Tapi nanti imam rukuk dia jangan niat nak ikut imam, batal sembahyang. Dia hanya buat dia sembahyang niat mufaraqah berseorangan diri. Dan dia ada juga pilihan dia nak rukuk seorang-seorang, biarlah orang tengok, biarlah dia kata. Apa aku peduli kan? Tak apa, silakan. Tak ada masalah. Maka dia mufaraqah. Soalan perlu ataupun keluar saf, tak perlu. Jadi kerana ada orang depan belakang ada orang, tak perlu. Tapi kalau nak keluar pun silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi tu Ustaz, Puan Zainab dengan Puan Jem. Boleh tanya lah saya Teruskan je. Terus direct je tanya. Kita nak mengukuhkan kefahaman muafiq dulu pun tak apa. Saya pun tak tergesa-gesa untuk nak menghabiskan masalah muafiq dan masbuk. Yang penting kita semua faham dan sembahyang kita sahih. Itu lebih penting sebenarnya. Baik, silakan Puan Zainab. Tertekan tertekan kot. Tak tahulah. Tapi dia angkat tangan. Puan Jem. Puan Jem. Ada nak tanya soalan? Silakan. Ke tertekan juga? Oh, ramai tertekan ni. Tertekan Ustaz. Teruskan je lah Ustaz. Mungkin tak sebab breakfast ni, terketar-ketar tangan, tertekan habis. Baik, kita nak masuk seterusnya masbuk pula. Saya ingat saya belum menghuraikan lagi. Tapi masbuk ini tak susah nak faham. Dengan kita memahami muafiq, maka kita akan fahamlah masbuk. Kerana masbuk ini ialah lawan kepada kefahaman muafiq. Ya, iaitu seseorang yang masuk ke dalam solat bersama dengan imam, tetapi imam meninggalkan ruang masa yang tidak cukup untuk dia membaca suratul Fatihah. Yang pertama, membaca suratul Fatihah secara sempurna dan pada kadar yang sederhana. Okey? Sebab tu saya buat tadi contoh, ada orang yang masuk lambat tapi bacaannya laju. Bila bacaannya laju, sempat dia habiskan Fatihah. Tapi sempatnya dia habiskan Al-Fatihah tidaklah mengubah statusnya menjadi muafiq, dia tetap akan jadi masbuk. Maka lawannya apa? Seorang makmum yang berjemaah dengan imamnya, ketika imamnya berdiri, ternyata
masa yang ditinggalkan itu tidak cukup untuk si makmum tadi membaca Al-Fatihah sehingga tamat pada kadar bacaan yang sederhana. Okey? Maka dia adalah masbuk. Maka bila jadi masbuk, nanti kita akan baca dalam kitab ada 8 kes, 8 keadaan, 8 situasi orang yang menjadi masbuk. Sekarang saya tak nak sebut lagi. Saya nak mengukuhkan kefahaman masbuk saja dulu. Itulah orang yang masbuk, iaitu bila keadaannya demikian, maka apa yang dia perlu buat? Yang pertama, dia jangan terlewat mengikut imam. Kerana dia tidak diberikan kelulusan untuk lewat daripada imam tanpa sebab. Kerana apa? Kerana dia telah pun diluluskan, diizinkan untuk meninggalkan Al-Fatihah. Maka kalau dia habiskan juga, terpulang. Tetapi ingat, kalaulah dia rukuk, tiba-tiba imam sudah pun bangun daripada rukuk, dia tak dapat rakaat tu. Apa dia kena buat? Dia kena tambah 1 rakaat lagi nanti. Jangan dia bagi salam dengan imam. Saya nak baca Fatihah sampai habis, bukan apa Ustaz? Saya rasa tak puas lah semayang kalau Fatihah tak habis. Jangan letak alasan macam tu. Dikira dia pula puas. Kalau dia mengaji, dia tahu puas ke tak. Sesungguhnya amalan perbuatannya tadi tidaklah memberi sebarang penambahan pahala apa-apa pun. Kerana yang dituntut ketika itu ialah dia mengikut imam. Jadi sebenarnya kita dah mudah sebenarnya. Kita dah senang. Dulu kita bila kita masuk saja, kita nak habiskan juga Fatihah sampai tercungap-cungap. Sampai tercungap-cungap. Kalau ada orang yang ada asma, ada yang lelah tu lagi dah sesian kat dia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, sebab imam baca pendek saja. Nak menyempatkan dia baca Fatihah dan rukuk dengan imam, maka bacaannya lah laju. Sekarang kita dah tahu, kita tak perlu laju pun sebenarnya. Baca sahaja pada bacaan sederhana dan kemudiannya kalaulah imam rukuk, maka kita rukuk sahaja. Bagaimana dengan baki suratul Fatihah yang tak habis tadi? Inilah yang disebut dengan al-imam. Imam akan menanggung bacaan Fatihahnya tadi. Maka jangan risau, jangan bimbang, ya, kerana akan ditanggung oleh imam. Boleh faham ya? Inilah keadaan muafiq dan masbuk. Cuma masalah-masalah tu nanti saya akan masuk satu-satu. Tak silap saya dalam kitab itu disenaraikan ada 8 masalah bagi muafiq dan 8 masalah bagi masbuk. Ada yang disepakati dan ada yang tak disepakati. Yang disepakati maknanya kita dah tak ada option, tak ada pilihan. Kita kena buat macam tu juga. Tapi ada yang tak disepakati, kita masih pilih-pilih pendapat imam ni dan kita boleh ikut pendapat imam ni. Okey? Jadi peringatan saya, bila kita dah tahu situasi, kita akan tahu muktamad kita ini adalah muafiq ataupun masbuk ketika imam melakukan rukuk. Maka waktu itu kita tahu kalau kita tak baca lagi Fatihah, maka kita tak boleh rukuk kalau kita muafiq. Tapi kalaulah kita masbuk, Fatihah yang belum habis pun kita tak perlu habiskan kerana kita adalah masbuk. Jadi ini perlu diambil kira, diambil tahu, kerana ramai yang tak tahu. Sampai ada yang terlalu meringan-ringankan dan ada yang terlalu nak habiskan Al-Fatihah, menyebabkan berlakulah beberapa situasi yang saya sebutkan tadi, iaitu apa? Dia rukuk bersama imam, dia tidak dapat rukuk bersama imam. Kadang-kadang sempat rukuk sekejap tapi tak dapat tamak-ninah. Itu isu dia. Maka menyebabkan dia tidak mendapatlah rakaat tersebut. Bila dia tidak mendapat rakaat tersebut, maka apa yang dia perlu buat? Dia wajib menambah 1 lagi rakaat selepas al-imam memberikan salam. Ya. Masalah mufaraqah, itu adalah masalah muafiq tadi. Saya nak bagi tahu, ada yang bertanya tentang mufaraqah. Mufaraqah ni boleh saja mufaraqah walaupun tak ada sebab, cuma makruh. Imam baca dah baik, imam pun melakukan semua sunat-sunat, tapi dia tetap nak mufaraqah juga. Hukumnya makruh. Tapi kalau dia ada urusan, dia sibuk, ataupun imam tersebut banyak meninggalkan perbuatan sunat dalam sembahyang. Lepas baca Fatihah, dia nak rukuk teruslah. Tahiyat awal ditinggal. Ini imam yang meninggalkan banyak sunat dalam sembahyang. Maka ketika itu sudah tidak makruh lagi untuk dia melakukan, tak makruh lagi untuk dia mufaraqah. Ala kulli hal mufaraqah ni dia tak sampai peringkat haram. Ya, tak sampai peringkat haram. Saya bagi tahu tersebut kerana kalau dah berlaku apa-apa masalah, kita boleh mufaraqah. Jangan takut, jangan risau. Kadang-kadang risau nak mufaraqah, takut terbatas semayang. Atau bila mufaraqah tu dia faham nak kena semayang mula daripada awal. Ada yang tanya macam tu. Saya kata mufaraqah bukan mula dari awal. Kalau mula dari awal tak nama mufaraqah, itu makna batalkan semayang.
Mufaraqah, kita masih lagi meneruskan sembahyang yang sama. Bukan bermakna membatalkan sembahyang. Boleh ya? Baik. Sekarang 8.43, 8.44 ataupun kita kata 8.45, ada lebih kurang lagi 10 minit kerana saya akan berhenti pada 8.55 kerana nak bagi ruang masa untuk saya ke IPD. Kalau saya lewat nanti saya tak sempat. Jadi saya buka masa ruang dalam 10 minit lagi macam ni. Kalau ada yang nak bertanya soalan boleh tanya. Saya akan jawab sampai 8.55. 8.55 tu saya akan stop. Jadi adalah lebih kurang 10 minit, 15 minit hari ni yang saya tak cukup. Saya akan bawa waktu ini ke kelas yang lain yang lebih lapang untuk saya lanjutkan perbahasan. Jangan risau, insyaAllah. Saya akan carry waktu ini. Okey, ada yang nak tanya soalan? Tak ada nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau kita masuk solat tu kan yang masbuk ni, Ya. kita tak sempat baca iftitah lah kiranya Ustaz. Kita terus ikut je imam ke atau macam baca Al-Fatihah terus tak payah iftitah ke macam mana? Itu masuk dari awal ke masuk lewat? Kalau masuk lewat. Masuk lewat tak perlu lagi baca iftitah. Ya. Melainkan dan kita disebut melainkan dia sangka imam itu akan baca panjang dan dia sempat membaca Fatihah. Kalau dia ada sangkaan begitu, walaupun tersasar tak apa. Tapi ingat dia jadi muafiq nanti. Okey, dia baca contohnya dia kenal lah imam ni memang selepas Fatihah jarang baca pendek-pendek. Misalnya subuh dia tak akan baca yang pendek-pendek. Maka dia masuk lewat. Maka bila dia masuk lewat, okey baca dulu iftitah kerana pada sangkaannya imam tersebut akan rukuk lewat. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tiba-tiba imam rukuk. Waktu tu dia adalah masbuk. Nanti kita akan masuk masalah ni bila masbuk sepatutnya dia baca Fatihah terus tapi oleh kerana dia sangkaan yang tersasar maka dia tak boleh rukuk lagi walaupun masbuk. Ini contoh masbuk yang tak boleh rukuk lagi. Maka dia kena kira berapa banyak iftitah yang dia baca tadi. Agak-agak bersamaan dengan berapa ayat dalam surah Fatihah. Agak-agak berapa. Cepat-cepatlah. Jangan lambat sangat. Kan? Sebab nama istihad ni istihad secara laju. Maka dia berfikir-fikir dalam 3 ayat kot. Mungkin 4. Tak apalah silap sikit-sikit. Buat macam mana lepas semayang nanti. Kalau rasa macam 4 ayat pun tak batal. Dia kata rasa macam aku baca tadi dalam 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Allahu Akbar. Rukuk. Rukuk. Kalaulah dia dapat tamak ninah dengan imam, maka dapatlah ia rakaat. Kalau tak dapat tamak ninah dengan imam, maka tak dapatlah ia. Boleh faham tak Puan Iman? InsyaAllah faham Ustaz. Jajak Ustaz, maknanya dia baca Al-Fatihah tu lepas tu iftitah tu lepas tu dia baca Al-Fatihah mana sekadar yang mampu je lah sempatnya macam tu. Ya. Kadang-kadang dia baca iftitah tak habis pun. Elok tak habis, imam dah rukuk. Kalau lah iftitahnya habis, dia pun sambung Fatihah. Boleh 2 ayat, tengok imam rukuk. Cuba kita ambil balik. Kalau lah iftitah sampai habis, campur dengan 2 ayat ataupun 3 ayat Fatihah, sempat tak kita baca Fatihah secara sempurna? Saya nak tanya Puan Iman. Sempat tak? Kalau kita baca dalam kadar yang laju sikit, saya rasa sempat. Tak, sederhana pun saya rasa sempat insya-Allah. Sebab dia 2 rangkap tu, dua bahagian. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sambung lagi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu dah ambil dalam 3 hingga 4 ayat dalam Fatihah. Kemudian kita sambung pula Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tiba-tiba imam Allahu Akbar. Kita dah jadi muafi. Waktu tu kita kena buat apa? Habiskan Al-Fatihah. Jangan ikut. Yang tu terlepaslah 3 rukun panjang tadi. Tapi kalaulah kita baca iftitah sebahagian, baca-baca tengok-tengok imam dah rukuk. Kita ingat imam nak baca panjang. Maka waktu tu kita jadi masbuk. Masbuk yang sibuk membaca iftitah, dia jangan rukuk lagi. Okey, dia sibuk membaca zikir sunat. Apa yang dia kena buat? Dia kena baca Fatihah. Agak-agak bacaan iftitah aku tadi lebih kurang menyamai berapa ayat dalam suratul Fatihah. Kalau dia agak 3-3 ya jalan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maka dia rukuk terus. Kalau sempat tumaninah dengan imam, dapatlah. Kalau tak dapat, maka dia kena tambah lagi 1 rakaat. Yang sebaiknya kalau tak tahu imam itu macam mana, teruskan saja membaca Al-Fatihah
Kalaulah kita baca pada kadar sederhana, imam rokok, kita teruskan sahaja rokok. Boleh ya? Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, lagi soalan. Ada 7 minit lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau solat subuh pula kan, Ya. kita masbuk, lepas tu kita dah buat ikut imam kunut kan di awal solat tadi, lepas tu kita kena berkunut sekali lagi ya Ustaz. Kita dah kunut, kita masuk lewat ya. Masbuk. Kita dah kunut dengan imam tadi kan. Lepas tu kita nak kena tambah rakaat kan. Ya. Kita kena kunut lagi sekali kerana kunut yang sebenarnya kita kunut yang pertama tadi itu kunut kerana meraihkan imam. Maknanya bukan kunut yang hakiki, kerana kunut yang hakiki bukan di dalam rakaat yang pertama. Maka kunut yang kita nak kena buat ialah pada rakaat yang kedua. Maka nanti imam bagi salam, kita bangkit tambah rakaat, maka kita dikehendaki di sini dengan maksud sunat, tidaklah wajib. Sunat kita membaca doa kunut lagi sekali. Okey? Sekiranya tak buat kunut pun tak jadi kesalahan kan Ustaz? Kesalahan. Kerana Itu dengan makna tidak membatalkan sembahyang, tetapi kita akan dikira meninggalkan sunat ab'ad. Maka diminta kita, apa yang kita kena buat bila tinggal sunat ab'ad? Sunat ab'ad ada 7. Apa dia? Nak kena saya sebut tak? Kena ganti sujud sahwi. Sujud sahwi. Kita kena sujud sahwi. 2 kali sujud dan 2 kali duduk. Satu duduk antara 2 sujud, satu lagi bangun dan terus memberi salam. Ya. Sunat ab'ad ditampung dengan sujud sahwi. Kalau tak tampung pun tidaklah batal. Sunat sahaja. Cuma sembahyang tadi dianggap sebagai sembahyang yang cedera tetapi yang tidak dibalut lukanya. Kita nak serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah sembahyang yang kita cantik-cantik balut kerana kecederaan yang berlaku dalam solat. Baik, ada lagi tak solat? Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita sembahyang sendiri, kita dah rakaat kedua tu kita terlupa rakaat pertama tu baca Al-Fatihah. Fatihah tu kan dituntut dalam sembahyang. Kita kena ganti rakaat ke atau kita kena ganti macam mana tu, sujud sahwi ke? Ganti rakaat, tambah rakaat dan kemudian sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Kena buat dua-dua lah. Bukan sahaja meninggalkan sunat ab'ad. Antara perkara yang digariskan oleh para ulama dalam kitab fiqh, sujud sahwi ini kita lakukan apabila berlaku kelebihan rukun. Ya, rukun fi'li. Kita tertambah rukun. Bila kita tertambah rukun, bukan rukun fi'li je, rukun qawli pun sama. Bila tertambah, terlebih ataupun terpindah masuk, maka kita diminta juga untuk sujud sahwi. Rakaat ialah kena tambah kerana kita tak baca Fatihah dalam keadaan kita ini bukanlah masbuk. Boleh ya? Ustaz dah sebut sujud sahwi tu, nak tanya baca sujud sahwi. Ada masa kita ni tahiyat awal tu kita terbaca habis jadi tahiyat akhir. Kita kena sujud sahwi tak Ustaz? Ya, kalau yang disebut ialah memindahkan rukun. Tapi masalah kita bukan pindah rukun waktu tu. Kita baca yang lebih Panjang. Tak apa, tak payah sujud sahwi. Tak sampai sujud sahwi lah kot. Yang saya rasa sebab kan dia bukan memindahkan rukun qawli. Yang saya faham, sujud sahwi ini memindahkan rukun qawli. Dia baca Fatihah, lepas Fatihah dia baca tahiyat dalam Fatihah. Ada yang baca Fatihah ketika tahiyat pun ada. Itu dia pengen memindahkan rukun qawli. Pindah rukun qawli memang kena sujud sahwi. Tapi janganlah dia baca Fatihah ketika tahiyat, dia tak baca tahiyat, tak boleh. Maknanya dia baca Fatihah, mungkin dia terlupa ke, ataupun dia saja nak baca masa kosong kan, kerana imam tu tahiyat lambat, dia baca Fatihah waktu tu. Memindahkan rukun qawli namanya tu. Pindah rukun qawli kena sujud sahwi. Terima kasih Ustaz. Ya, nanti ada habis masuk muafiq, nanti saya akan bahas berkenaan, kita buat satu kelas berkenaan dengan fiqh, kita bahas tentang rukun qawli dan fi'li sahaja. Dan juga dengan berkenaan dengan sujud sahwi. Boleh kita habiskan dalam 1 jam insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya. Saya anggap ini soalan yang terakhir ya. Nanti kalau yang ada soalan, carry bawa ke kelas yang akan datang insya-Allah. Okey. Saya pergi masjid. Saya lambat. Ya. Dan masa tu sistem PA tu tak ada solat jenis yang imam tak kuat suara.
Jadi saya tak Ya. dengar dia tengah baca kat mana. Tahu berdiri aja. Ya. Jadinya saya boleh tak saya tunggu sampai dia masuk rukun lain dan saya ikut mula dari sana. Boleh tak? Waktu tu puan tak takbir lagi kan? Tak, saya tunggu sebab saya tak pasti dia kat mana. Ya tunggu, maksudnya belum takbir lah. Belum. Okey, kalau jadi macam tu, elok kalau kita nampak, sebab dia syarat nak mengikut imam ialah kita mengetahui pergerakan imam. Kalau kita tak dapat tahu pergerakan imam, kita boleh tahu melalui pergerakan makmum. Maka makmum bergerak, kita tahulah imam bergerak. Itu salah satu cara juga. Tapi kalau dua-dua tu tak dapat, suara pun tak dengar, maka tak boleh ikut imam lagi lah. Kita kena sembahyang seorang. Ya. Kita yang pertama, kita boleh tahu pergerakan imam dengan rukuk dia, ataupun dengan rukuk makmum, dengan sujud makmum, ataupun dengan suara dia. Kita tak dengar. Misalnya sembahyang dalam gelap. Sembahyang dalam gelap, pergerakan tak nampak, tapi suara dengar. Okey, boleh juga. Tapi kalau semua tu tak ada, kita tak boleh ikut. Kerana kita tidak mengetahui. Kerana itulah di antara syarat solat jemaah ialah mengetahui pergerakan imam. Sekarang ni ada tak yang benda yang kita boleh ikut? Saya nak tanya puan, ada tak yang kita boleh nampak? Salah satu, yang mana-mana? Nampak imam dengan makmum sekali. Cuma tak dengar je. Nampak puan kalau dah dia waktu berdiri, kena takbir waktu berdiri. Tapi kalau dah selepas berdiri, puan boleh ikut pada mana-mana bahagian takbir, untuk takbir, tetapi yang paling afdal ialah pada waktu sujud. Boleh ya? Kiranya saya tunggu sampai imam sujud baru saya takbir dan sujud. Ya, boleh. Nak ikut waktu yang boleh, nak ikut waktu duduk antara dua sujud pun boleh. Tapi yang paling afdal ialah waktu sujud. Tetapi rakaat itu tidak dikira. Ya, baik. Terima kasih. Saya nak minta maaf kepada semua warga Nur Iman sebab saya nak kena terus bergerak. Dan insya-Allah perbahasan ini tidak tamat pada hari ini saja. Kita akan sambung lagi sampai kita semua faham. Jangan risau insya-Allah. Ya, saya doakan semua dan saya minta juga doa daripada semua untuk saya. Semoga kita semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa kita memperbanyakkan selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musim Maulid ini yang masih lagi berbaki. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberikan keampunan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya nak keluar terus. Saya minta maaf kerana mungkin tak dapat nak jawab salam daripada puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.